Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Darul Ma'mur yang amat saya kasihi. Alhamdulillah, mari sama-sama seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dengan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah di atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan segala yang kita perolehi daripada kurniaan Allah ini mendatangkan keberkatan dan kebaikan kepada kita untuk kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik ya, bersama orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Dan salam penghargaan terlebih dahulu daripada pengerusi dan sekalian lembaga pentadbir Masjid Darul Ma'mur, para pengurus masjid, para petugas masjid. Penghargaan mereka di atas segala huluran sokongan yang telah disumbangkan oleh tuan-tuan puan-puan semua untuk membantu pihak masjid meneruskan operasinya dengan baik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi saham yang bermanfaat untuk kita, terutama saat kita kembali pada hari perhitungan nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah dalam pertemuan kuliah kita minggu lepas kita telah melihat dan meneliti kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik, yang saya harapkan telah banyak pengajaran yang dapat kita petik dan kita perolehi daripada kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu sahabat yang bernama siapa tuan-tuan puan-puan sekalian minggu lepas? Iaitu sahabat Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu anhu. Sampaikan ada yang mengatakan macam cerita Hindustan lah Ustaz ya minggu lepas, kalau masih ingat lagi kisah selamatkan orang-orang yang ditahan dan ditawan di Mekah ya, untuk dibawa lari, dibawa pulang ke Madinah. Kemudian satu malam itu bertemu dengan kekasih lama ya, sampaikan hatinya teringat kembali kisah lama. Bila balik ke Madinah minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menikahi wanita tersebut yang kita kata dalam sejarah dikatakan namanya ialah Inaq ya. Itu dah alhamdulillah kita dah bincangkan minggu lepas, dan mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita bahawa dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketetapan Allah itu, kasih sayang Allah itu, kecintaan Allah itu sepatutnya kita utamakan. Jauh lebih utama daripada cinta kita kepada yang lain. Siapapun orang tersebut, siapapun makhluk Allah itu, yang penting tidak boleh kita letakkan sama tarafnya dengan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata kemarin berdasarkan kisah tersebut, kita melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ketiga surah An-Nur ya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Orang lelaki penzina tidak menikahi, tidak mengahwini kecuali hanya dengan orang wanita penzina juga ataupun dengan wanita musyrik. Begitu sebaliknya, wazaniyatu, wanita penzina pula, la yankihuha, dia tidak dikahwini kecuali hanya oleh illa zanin au musyrik, lelaki yang penzina juga dan juga ataupun oleh lelaki yang musyrik ya. Jadi kita dah bincang kemarin, alhamdulillah. Dan saya merancang untuk kita mencari ayat lain lagi yang mengandungi kisah untuk kita jadikan sebagai tauladan. Itu insya-Allah kita akan jumpa nanti ada kisah dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya. Tapi sebelum itu saya ingat ayat ke-3 kita baca kemarin, kemudian ayat ke-6 yang ada ceritanya nanti. Dia tidak boleh kita lompat begitu sahaja. Sebab surah An-Nur ini daripada awal surah sampai nanti beberapa ayat yang berikutnya, dia berkait rapat.
tentang masalah marwah, masalah kesucian diri, masalah hubungan suami isteri, masalah kita kata hubungan jenis di luar nikah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkait antara satu dengan yang lain. Jadi oleh itu saya rasa kita perlu sangat untuk kembali ke ayat yang pertama nanti insya-Allah ya. Jadi ayat pertama kan kemarin kita tak sebut, ayat kedua kita tak sebut, kita terus masuk ayat ketiga sebab ada ceritanya. Ya, nanti ayat ke-6 baru ada cerita lagi. Nah, saya nak mengajak insya-Allah kita akan balik pada ayat yang pertama, kedua, kita jumpa ayat ketiga nantilah kita dah huraikan, masuk ayat 4, 5 dan seterusnya ke-6 bila datang ceritanya nanti insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah ya, berdasarkan kepada komen-komen yang ada tadi, ada kata suara kurang jelas dan sebagainya. Mudah-mudahan sekarang dah okey semua ya. Ada yang katakan dah clear, alhamdulillah. Ada masih kata-kata tak ada suara ni. Mudah-mudahan dapat didengar semuanya ya. Kalau betul semua orang tak dengar apa-apa daripada saya berhenti dahulu. Tapi kalau ada kata alhamdulillah, semua okey. Okey, baik, kita teruskan insya-Allah. Alhamdulillah ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak balik ayat yang pertama. Nah, tapi sebelum itu ya, izinkan saya pada malam ini ya, ini saya lah, kuliah kita ni kadang-kadang kita dah sebut satu minggu, satu kuliah kita dah huraikan, kadang-kadang agak detail, kadang-kadang agak panjang ya. Tapi ialah selepas kuliah minggu lepas ya, beberapa hari yang lalu ada yang memberikan komen kepada saya ya, message kepada saya yang saya rasa perlu saya berikan respon ya, tentang apa yang kita bincangkan minggu lepas. Jadi saya ambil masa sedikit untuk kita kembali melihat ayat yang kita bincang minggu lepas, sebab ada persoalan yang diajukan kepada saya daripada seorang sahabat yang ikuti kuliah kita ya. Iaitu dia kata, Ustaz kata dia, kenapalah Ustaz sebut ada pandangan bahawa di kalangan sebahagian ulama hukumnya haram untuk mengahwini seseorang penzina ya, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan dia itu dibenci Allah, tidak disukai oleh Allah, tetapi tak sampai peringkat haram. Dia kata, kenapa Ustaz timbulkan pendapat macam-macam gini, kata dia, sedangkan dalam ayat tersebut Allah dah sebut dengan terang-terang dah, dengan jelas, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan perkara itu ke atas orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau saya tengok mungkin agaknya sahabat-sahabat yang mengendalikan kru rakaman, kalau boleh keluarkan ayat yang ketiga kita baca minggu lepas untuk kita lihat ya. Ada hujungnya wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan yang demikian itu ke atas orang-orang yang beriman. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi katanya apalah sebut ada pendapat kata dia tidak haram ya, itu kan cuma pendapat. Padahal kita nak Quran dan sunnah. Quran sunnah maknanya kalau Quran dah kata diharamkan, haramlah. Ya, apa ni semua ada pendapat kata Allah dah kata haram tapi kata tak haram lagi. Allah dah kata haram tapi masih makruh saja lagi. Apa punya ulama kata macam gini nak disebut-sebut lagi. Ya, lebih kurang begitulah maklum balas yang disampaikan kepada saya. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak respon. Ya, bukan kita nak berbahas, sebab saya dah sebut banyak kali dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, dalam kuliah kita ini merupakan kuliah umum. Kita nak melihat ayat-ayat Allah yang ada mengandungi kisah menjadi tauladan. Kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini kan. Tapi dalam bab-bab ayat yang ada pecahan-pecahan hukum, kita hanya sebut sepintas lalu. Kita tak bincangkan secara detailnya. Ya, sebab kita tidak masuk dalam perdebatan, perbahasan yang bersifat sangat khusus yang dibuat oleh para ulama kita. Tetapi saya perlu respon pada hari ini. Kenapa? Sebab persoalan yang diajukan ini seolah-olah bunyinya macam merendah-rendahkan ulama kita yang pada dia tak ikut Quran Sunnah. Ya, dia kata tak payah sebutlah pendapat yang kata benda tu tak haram, sebab Quran dah kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni apa ni pendapat-pendapat yang ikut pendapat manusia, ikut akal fikiran tapi tak ikut nas Quran ataupun hadis yang telah ada. Jadi saya nak respon pada itu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hari ini kita akan gunakan whiteboard insya-Allah ya. Kita gunakan whiteboard untuk kita lihat satu persatu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ayat yang ketiga surah An-Nur yang telah kita bincangkan minggu lalu ya. Saya tulis satu persatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Az-zani
La yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Nah, dapat tangkap dalam skrin baik insya-Allah. Kemudian sambungan dia wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dapat dalam skrin ya? Baik, au musyrik. Kemudian firman Allah sambungannya penutup ayat ini wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini yang jadi persoalan ni. Sahabat kita ni sebut dengan saya, ya Allah dah jelas kata ni. Kenapa kasih pendapat yang berbeza pula? Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Okey, minta maaf kalau tulisan saya tak berapa cermat hari ini ya. Boleh nampak insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tengok persoalannya mana satu. Persoalannya yang ayat ini. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan. Ya? Dan diharamkan perkara itu ke atas orang-orang beriman. Orang-orang, nampak tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ya, baik. Jadi yang menjadi persoalan ialah Allah dah kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan perkara itu ke atas orang-orang yang beriman. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, minggu lepas saya katakan para fuqaha berdasarkan mazhab masing-masing punya dua pandangan tentang perkara ini. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan bahawa menikahi seorang penzina itu tidak disukai oleh Allah. Sangat dibenci. Tetapi tidak sampai peringkat haram. Maknanya tidak berdosa. Ya, dan tidak dilarang sama sekali untuk kita ataupun siapa pun hendak bernikah dengan seorang yang memang ahli zina. Tetapi pendapat mazhab Hambali, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhabnya berpendapat bahawa berdasarkan ayat ini diharamkan, tak boleh. Jadi kalau ada orang yang menguruskan nikah kahwin dalam sesuatu negeri dan sebagainya, tidak boleh menjalankan pernikahan. Kalau seorang mukmin ataupun seorang wanita mukminah ingin mengahwini ataupun dikahwini oleh seorang yang diketahui sebagai penzina, ya, berdasarkan ini haram, hukumnya berdosa. Jadi persoalan, kenapa masih nak kata ada pendapat kata boleh ataupun tidak haram? Allah dah kata wa hurrima, perkataan hurrima dan diharamkan. Apa tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya? Respon saya pertama sekali, kita bila berbicara tentang pendapat para ulama, kita tidak boleh menafikan realiti bahawa kalau dalam khazanah fikih kita ada pendapat-pendapat muktabar di kalangan ulama, di kalangan mazhab yang ada, menyatakan demikian pendapat mereka, kita tak boleh nafikan. Tak boleh kita kata, wah ini dalam sejarah tak payah sebut lagi. Ini tak ada dalam khazanah syariat Islam, ya. Seolah-olah kita nak memadam satu satu babak ataupun satu chapter dalam sejarah keilmuan kita. Tak boleh. Itu adalah realiti, itu satu fakta sejarah. Yang saya sebut fakta sejarah. Ini ulama yang mengatakan dia tidak haram, cuma Allah tak suka. Walaupun perkataan dalam ayat ni wa hurrima, itu satu fakta. Ada catatannya dalam kitab-kitab yang kita warisi daripada para ulama kita yang unggul, yang ulung terlebih dahulu. Itu pertama sekali, ya. Jadi perlu faham itu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama kita dalam merumuskan sesuatu pendirian dalam agama,
dalam bab hukum, peraturan Allah, boleh tak boleh, mana harus, mana tak dibenarkan, mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh. Para ulama itu tidak mengambil pendekatan kamus. Saya sebut lagi sekali. Para ulama nak merumuskan hukum dalam bab agama, mereka tidak mengambil pendekatan kamus. Tetapi mereka ada framework, ada prinsip, ada kaedah, ada proses yang standard, proses yang baku, yang perlu mereka lalui satu tapak demi satu tapak, satu tahap ke satu tahap, sampai akhirnya barulah mereka boleh buat rumusan berdasarkan apa yang mereka faham. Bukan berdasarkan pendekatan kamus. Pendekatan kamus maknanya apa? Kita lihat satu ayat Quran ataupun satu hadis Nabi SAW, kita jumpa satu perkataan, kita tengok maknanya dari segi terjemahan. Ini makna bahasa Arab begini, ini maksudnya dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa yang kita faham. Nah, kita buat rumusan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin berdasarkan terjemahan yang kita ada, berdasarkan apa yang ada dalam kamus dan sebagainya. Kita kata dan diharamkan perkara itu ke atas orang-orang beriman. Haramlah. Ya. Baik. Hari ini respon saya bukanlah untuk mempertahankan pendapat yang kata tidak haram dan menyalahkan pendapat kata haram. Tak. Tetapi yang saya nak respon ialah untuk menunjukkan bahawa kedua-dua ini adalah pendapat para ulama, ijtihad mereka. Yang perlu kita lihat, perlu kita terima sebagai satu fakta sejarah dalam khazanah keilmuan kita, terpulang pada kita mana yang lebih meyakinkan, tetapi bukan beradab kita ini dengan ilmu Allah, kalaulah kita ini menghina dan menjatuhkan para ulama kita yang berpegang dengan satu pendapat yang mungkin kita tak suka. Ya, ayat-ayat ataupun kita kata statement, perkataan mengatakan apalah ulama ni, apalah imam boleh cakap pendapat macam gini, Allah dah kata haram-haramlah, apa punya kata pendapat manusia kata cuma makruh saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan seperti itu adalah perkataan yang tidak wajar dituturkan oleh siapa pun di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapati di antara kita pada zaman ini yang menggunakan satu slogan yang pada saya agak bermasalah. Ya? Antara slogan yang digunakan oleh sebahagian orang ialah mengatakan, sebagai orang Islam, kita kena pegang pada Quran dan Sunnah sahaja. Sebab itu prinsip agama kita. Kita tidak boleh pegang dengan pendapat. Sebab pendapat itu ialah akal manusia. Islam bukan pendapat manusia. Islam bukan akal manusia. Islam ialah Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, dari segi slogan, on the surface, betul lah tu. Tetapi pecahannya, kita kena berhati-hati. Macam mana boleh kita katakan pegang dengan Quran dan Sunnah tanpa perlu pegang dengan pendapat? Kalau kita kata tak perlu pegang dengan pendapat, semua pendapat itu adalah akal manusia, agama bukan akal manusia, kita punya seluruh syarat kita akan kolaps, tuan-tuan. Kolaps, runtuh. Macam mana kita nak faham Quran kalau tidak menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita, berdasarkan asas-asas ilmu yang ada lah, bukan akal kosong, ya kan, yang dah belajar ilmunya. Macam mana kita nak faham Quran kalau kita ketepikan akal? Macam mana kita nak faham hadis kalau ketepikan akal? Para ulama tak mungkin akan menghasilkan khazanah ilmu yang begini unggul, yang menjadi panduan kita dalam kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sama sekali mengatakan balik pada Quran Sunnah, jangan pakai akal, jangan pakai pendapat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau itulah pegangan kita, bagaimana kita nak berkata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegaskan bahawa siapa yang berijtihad, maka dia dapat, kalau ijtihad dia betul, dapat 2 pahala. Tapi siapa yang berijtihad kemudian tersilap dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapat 1 pahala. Nampak tuan-tuan sekalian? Kalau kita pegang Quran, pegang hadis, tak payah pakai akal, tolak pendapat manusia, itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau jelas bertentangan dengan Quran hadis, itu yang kita tolak. Tapi nak mengatakan tak ada akal pendapat langsung untuk memahami Quran Sunnah, di mana letak ijtihad? Yang kata Nabi SAW, kalau tersilap pun tetap dapat 1 pahala. Ini saya respon ni. Saya minta maaf kalau bunyinya macam marah. Saya tak marah, senyum saya. Masih manis kan senyuman saya malam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya senyum sebab saya hendak kita jadi umat yang ada keanggunan pada jiwa kita, yang ada keindahan pada tutur bicara kita, yang punya kehalusan dalam pemahaman agama kita, yang punya adab
dalam kita cuba nak memahami khazanah ilmu yang diwariskan oleh para ulama kepada kita, yang mana telah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu ialah pewaris para nabi. Kita nak kata apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi menghantar Sayyidina Mu'adh untuk menjadi guru ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan apa? Wahai Muaz, kamu di sana kalau ada satu masalah, kamu nak putuskan, nak kasih pendirian, kamu gunakan apa? Dia kata, aku akan putuskan berdasarkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab Allah tak ada, macam mana wahai Muaz? Aku akan gunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, macam mana wahai Muaz? Akan aku gunakan pendapat aku, kata Sayyidina Muaz. Nampak tuan-tuan? Ya. Maka begitulah dalam keadaan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu diberikan ruang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami apa yang diajar oleh baginda. Asalkan jangan sampai terkeluar. Ya, kalau sampai terkeluar ring kita kata ya, merayap jauh daripada panduan Nabi, itu Nabi akan tegur, patah balik. Tapi bukan bermakna Nabi langsung tak berikan peluang kepada para sahabat untuk menggunakan pemahaman, pemikiran dan akal mereka. Contoh yang sangat masyhur, dibentang oleh para ulama setiap kali bincang tentang masalah ijtihad. Bagaimana para sahabat dalam peristiwa peperangan Quraizah. Ya kan? Nabi berpesan ketika para sahabat, kumpulan tentera yang ada mengejar musuh yang lari daripada medan pertempuran. Ya, musuh ini daripada puak Yahudi kampung Bani Quraizah. Mereka nak balik Bani Quraizah. Tentera sebahagian Nabi utus ataupun hantar ikut kejar mereka. Dan Nabi pesan, jangan kalian salat asar kecuali hanya di Bani Quraizah sahaja. Nah, jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya sembahyang asar hanya di kampung Bani Quraizah sahaja. Jadi para sahabat kejar. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, sampai masanya masuk waktu asar, ditangguhkan sekejap, masih teruskan kita kata kejarnya mereka untuk mendapatkan tentera musuh yang dah lari ni. Belum sempat sampai kampung Bani Quraizah, waktu asar tu makin lama makin nak habis. Jadi macam mana sekarang? Kita nak sembahyang sekarang ataupun tidak? Kalau sekarang kita tak sembahyang, nampak gaya tengok cara perjalanan, jaraknya, masa yang ada, tengok langit, tengok matahari. Ya. Ini kalau kita tunggu nak sampai Bani Quraizah, waktu asar akan habis. Jadi kalau kita tak berhenti sembahyang sekarang, kita akan, kita kata, kehabisan waktu asar dan kita tak solat asar. Jadi apa yang berlaku ialah sebahagian sahabat buat keputusan, pendapat mereka ialah kita kena teruskan perjalanan juga. Sebab Nabi dah pesan, jangan sembahyang asar. Melainkan sembahyang asar nanti di Bani Quraizah sahaja, kata Nabi. Nampak tuan-tuan? Jadi sebahagian sahabat ikut. Nabi dah pesan macam ni, okey, bermakna kita jangan sembahyang asar. Hatta walau waktu asar nanti habis. Nabi kata sembahyang asar kat sana saja, jangan tengah jalan. Nampak tuan-tuan? Jadi sebahagian sahabat tak berhenti sembahyang, terus kejar. Sampai Bani Quraizah, kampungnya dah habis waktu asar pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi ada lagi sebahagian sahabat pasukan tentera Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memahami maksud Nabi ialah bila Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali nanti di Bani Quraizah. Maksud Nabi ialah kena kejar cepat-cepat, jangan terhege-hege. Jangan lambat-lambat, santai-santai linggang kangkung. Ya, bila Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali nanti hanya di Bani Quraizah, Nabi pesan maksudnya ialah kalau boleh sampai Bani Quraizah sebelum asar habis. Jadi kamu sempat sembahyang asar di Bani Quraizah. Kalau boleh maksudnya. Itu yang difahami oleh sebahagian sahabat. Jadi kumpulan yang kedua ni mereka berhenti sembahyang asar dulu walaupun belum sampai. Sebab maksud mereka ialah ya, kita kalau teruskan perjalanan, waktu asar akan habis, kita akan buat salah. Yang kita faham maksud Nabi lain. Bukan mesti sembahyang asar mesti kat Bani Quraizah. Maksud Nabi ialah kalau boleh jangan sampai habis waktu asar kita belum sampai Bani Quraizah. Tapi tak sempat pun, kita kena berhenti salat dulu. Nampak tuan-tuan? Kisah ni masyhur. Saya rasa ramai daripada kita dah pernah dengar kisah ini dah. Habis semua ceritanya, peristiwa kita potong ringkas. Bila dah balik ke Madinah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita, ya Rasulullah. Lebih kurang ya bahasa kita. Kita ada dua orang ni, ataupun dua kumpulan ni, yang satu ikut macam kau cakap bulat-bulat. Tak berhenti dulu.
Sampai kat Bani Quraizah dah habis waktu, kat sana baru sembahyang asar. Tapi sebahagian daripada kami pula faham lain ya Rasulullah. Kami berhenti sebahagiannya. Bila cerita dengan Nabi SAW, Nabi tak kata yang ini betul, ni salah, apa pandai-pandai. Nabi tak kata, wah ini yang bagus, fikir pandai-pandai. Ini kata apa ni, otak cetek sangat, tak faham bahasa. Nabi tak kata macam tu. Nabi membenarkan kedua-dua pendapat. Jadi apa tuan-tuan? Para ulama, kita bukan ulama. Para ulama bila mengkaji hadis-hadis peristiwa seperti ini, mereka merumuskan satu prinsip. Bahawa dalam Islam ada ruang. Bila ayat Quran telah diturunkan, bila ada hadis telah ditetapkan, tetapi dalam keadaan yang tertentu, perlu kepada pemahaman akan maksud di sebaliknya. Ya? Jadi akhirnya, kalaupun ada beza pendapat, tak ada masalah. Tadi siapa yang saya ada terjeling tadi, ada yang mengatakan, jadi macam mana kita nak bagaimana saudara Muhammad Dani Harizal ya, kalau tak salah, ada mengatakan, Ustaz, bagaimana nak atasi perbezaan pendapat yang menyebabkan perpecahan? Sebab itu saya katakan, masalahnya ialah perpecahan. Dan perpecahan itu bukan cara mengelakkannya ialah dengan memadamkan segala perbezaan. Tak, perbezaan tak boleh dipadamkan. Ya kan? Sebab begitulah cara Allah mengatur syariatnya. Diberikan ruang kepada manusia untuk terus berfikir. Sebab itu Islam ini mampu, relevan, kekal, segar, berkembang sepanjang zaman. Sebab ruang untuk berfikir itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi bila kita berbeza pendapat, bukan bermakna mesti kita berpecah. Pecahnya itu yang jadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya kan? Berpecahnya itu yang bermasalah. Jadi macam yang kita bincangkan ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pendapat ulama ada. Jadi jangan sampai kita ni kurang beradab dengan para ulama dengan mengatakan, apalah sebagian ulama ni nama je imam mazhab. Allah dah kata terang-terangan haram pun masih kata tak haram lagi, cuma makruh. Tuan-tuan ya. Saya terangkan satu lagi. Baik. Kita pernah berkali-kali kita sebut. Dalam Islam, untuk merumuskan sesuatu pendapat hukum, dia bukan hanya melihat kepada satu nas ataupun satu teks. Tak boleh hanya dengan satu ayat kita buat rumusan. Itu bukan standard prosedur yang digunakan oleh para ulama. Bukan hanya tengok satu hadis, tengok rumuskan. Itu bukan cara yang baku digunakan oleh para ulama. Salah seperti itu. Ya. Tapi katalah. Sebab ini kuliah umum ya. Dan saya tak boleh bincangkan benda ni sampai 5 kuliah untuk huraikan satu persatu. Katalah, kalau kita nak tengok ayat ni sahaja. Ayat keberapa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Sekali lagi. Jangan hayal ya. Ayat ketiga surah An-Nur. Ya. Baiklah, kita nak tengok ayat ni je. Okey Ustaz, cuba ayat ni saja. Tak nak tengok jauh-jauh. Macam mana ulama boleh beza pendapat ni? Ya. Ini tak cukup terang ke wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan perkara itu ke atas orang beriman? Satu persatu tuan-tuan ya. Tujuan saya, macam saya katakan, bukan untuk pertahankan satu pendapat dan menyalahkan satu pendapat. Tapi tujuan saya nak menunjukkan kepada kita, melihat sedikit, secebis, so that we can be able to at least appreciate. Ya, sedikit secebis. Bagaimana satu ayat ini boleh berpecah-pecah, boleh bercabang-cabang perbincangan para ulama. Nombor satu sekali, minggu lepas saya sebut. Ya, saya kata minggu lepas, perkataan la, ada dua makna. Dalam bahasa Arab ada la ini maknanya tidak. Ada la maknanya jangan. Ingat lagi tak tuan-tuan dan puan sekalian? Saya dapat feedback kemarin lepas kuliah, balik je ada yang kata feedback. Kata, Ustaz, perbincangan pasal la makna tidak dengan bukan, ada first person, second person, third person, ingat tak? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bingung kata dia. Lain kali tak payahlah sebut macam gitu sekali. Yang dengar kuliah kita ni bukan orang belajar nahu pun. Baik. Tapi ni saya nak terangkan ya, pecahan dia bagaimana. Perkataan la, ada tidak, ada jangan. Kalau tidak, istilahnya dalam ilmu bahasa Arab, ni namanya la nafiyah. Kalau jangan, namanya la nahiyah. Kerana dia datang sebelum perkataan yang menunjukkan orang ketiga. Dia. Ya, yankihu dia. Bukan awak. Maka dari segi struktur bahasa, linguistically, la ini bukan maknanya jangan. Tapi la maknanya tidak.
Jadi bila kalau bukan jangan tu, saya kata sebahagian ulama, malah ramai ulama mengatakan benda tu bukan diharamkan oleh Allah. Sebab la kat sini bukan la jangan, tapi la tidak. Nampak tuan-tuan? Baik. Tapi dalam sudut bahasa juga, ada kalanya la yang makna tidak ini dia boleh berpindah jadi la makna jangan. Walaupun struktur bahasanya asal tidak. Nah, bab situ, tuan-tuan, hanya orang yang belajar nahwu dan bahasa Arab secara mendalam, kemudian ditambah dengan ilmu usul fikih, termasuk juga ilmu ulum Al-Quran, ini ada syarat-syaratnya. Bila masa la tidak, boleh membawa maksud la jangan. Oh, itu pecahannya banyak, tuan-tuan. Ya, pecahannya banyak. Bukan sebarang-sembarang. Ada syarat-syaratnya. Syarat tu dipenuhi ataupun tidak. Apa bukti-bukti sampingan. Ya, circumstantial evidences within the text and outside the text to show that la ini asal makna tidak dah jadi makna jangan. Tuan-tuan, tu satu. Orang belajar usul fikih, ini bab dilalah, tuan-tuan. Allah, macam ni saya nak terangkan. Tak boleh. Ya, orang kalau belajar fikih, anak-anak madrasah kita peringkat pre-U baru dapat asas pelajaran ini. Asas. Ya, lepas tu daripada pre-U, habis madrasah, belajar usul fikih setahun ataupun 2 tahun, asas. Kalau dia pindah masuk universiti, masuk kuliah syariah, pengkhususan bab fikih dan hukum Islam, dia akan belajar lebih banyak lagi bab usul fikih. Kalau yang pilih bidang lain, usuluddin dan sebagainya, dah tak belajar lagi usul fikih, tuan-tuan. Walaupun di peringkat universiti. Jadi bayangkan, kita pula, kita belajar apa bahasa Arab? Kita menguasai apa nahwu bahasa Arab? Ilmu tafsir apa yang kita miliki? Usul fikih banyak mana kita belajar? Tiba-tiba kita nak terus kata, apa ni imam mazhab, Allah dah kata haram pun tak nak cakap haram. Baru sini, tuan-tuan, la nafiyah, bukan la nahiyah. Nafiyah apa? Nahiyah apa? Bila masa nafiyah berubah jadi nahiyah. Bila masa la tidak berubah jadi la jangan. Syarat dia banyak, tuan-tuan. Kemudian, katalah, bila dah pindah jadi la makna jangan. Kalau kita dah pilih, la sekarang, okey, kita dah pindahkan. Dah tengok syarat, okey, pindah jadi la makna jangan. Jadi Allah dah larang kat sini. First ayat Allah dah larang. Larangan dalam Al-Quran, itu ada 2. Ada larangan haram, maknanya berdosa. Tapi ada larangan, istilahnya tanzih. Ada larangan tahrim, ada larangan tanzih. Larangan tahrim memang Allah larang sama sekali, haram, berdosa. Tapi ada larangan tanzih. Allah larang sebab Allah tak suka, tapi tak sampai peringkat berdosa. Contoh paling mudah yang selalu kita dah dengar, lama bertahun-tahun, berdekad-dekad, bergenerasi kita sebut. Sabda Nabi SAW, abghadul halali ilallah at-talaq. Benda halal yang paling dibenci oleh Allah itu ialah talak, perceraian suami isteri. Nampak, tuan-tuan? Jadi ada benda Allah tak suka, abghad, paling Allah benci. Kalau Allah benci, Allah tak suka. Bila Allah tak suka, jangan buat. Jangan buat. Kalau benda Allah suka, buat. Allah tak suka, jangan buat. Tapi kata Nabi, halal. Benda halal yang paling Allah benci. Nampak, tuan-tuan? Kalau orang tak belajar ataupun kurang ilmu usulnya, dia bingung. Kat situ dah tersangkut, dah jam dah. Macam mana halal boleh, tapi paling Allah benci. Loh, kok Allah benci boleh halal? Ya? Kalau orang belajar usul fikih sikit, belajar fikih sikit, belajar bahasa Arab, belajar tentang Quran, tentang hadis, masuk usul fikih, dia akan, oh, rupanya memang ada pecahan. Jadi bila masa la makna tidak berubah jadi jangan, ada syarat-syaratnya. Dari segi bahasa, dari segi usul fikihnya. Bila dah berubah jadi nahiyah jangan, jangan ni jangan apa? Jangan tak boleh sama sekali, tahrim ataupun setakat tidak digalakkan, namanya tanzih. Itu perlukan perbincangan panjang. Kedua, barulah barulah ya. Cuba appreciate. Perkataan yankihu. Yankihu. Dalam terjemahan tuan-tuan apa tafsiran yang ada? Seorang ataupun lelaki yang penzina tidak yankihu apa? Menikahi, mengahwini. Sampaikan kita kata rumusan hukum, boleh tak seorang mukmin menikahi dan mengahwini wanita yang berzina? Betul tak? Yankihu daripada perkataan nikah. Tuan-tuan,
sebelum pergi jauh, kalau siapa yang punya kemampuan baca bahasa Arab, buka kitab-kitab tafsir. Ibn Kathir ke, Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran ke, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Mafatih Ilmil Ghaib ke, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ulama bila baca yankihu, kat sini dah pecah dua, tuan-tuan. Ini tadi dah pecah dua. Nampak? La dah pecah dua. Daripada sini pecah lagi. Nahiyah ni, nahiyah haram ke nahiyah cuma makruh, ni pecah lagi dua. Nampak, tuan-tuan? Yankihu ni pecah dua lagi. Apa maksud saya pecah dua? Yankihu boleh makna akad. Yankihu boleh maknanya jima'. Yankihu makna akad, makna nikah. Nikah. Yankihu makna akad, maknanya nikah. Ya. Bila berkahwin ada syaratnya kan? Yang ini mesti ada ijab, ada kabul, ada mahar, ada suami, syarat-syaratnya. Itu yang dalam bab nikah lah. Itu yang kalau di pejabat pernikahan, pendaftaran itu semua akan dipastikan. Nikah, perkahwinan yang sah dalam agama. Itu yang biasa kita gunakan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahu tak kita? Bahawa kadang-kadang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, nikah itu bukan makna nikah yang cukup syarat, tetapi persetubuhan. Hubungan seksual antara lelaki dengan wanita, jima' itu ada kalanya menggunakan istilah nikah. Dan bila kita kata persetubuhan itu, gunakan perkataan nikah, dia umum. Dia mungkin persetubuhan yang halal, mungkin persetubuhan yang haram. Nampak, tuan-tuan? Ya. Jadi kalau kita kata yankihu maknanya ni bukan akad, tapi kalau ada ulama pilih yankihu ini maknanya jima' ataupun persetubuhan, maka ayat ni jadi lain makna, tuan-tuan. Ayat ni akan menunjukkan bahawa seorang lelaki penzina, dia itu kalau berzina, nampak? Bukan berkahwin tau, bukan bernikah. Dia kalau berzina, dia akan serasi berzina hanya dengan wanita yang ahli zina juga. Nampak, tuan-tuan? Ini macam mana ustaz ya? Ini kan yankihu. Ikut kamus, yankihu tu nikah. Perkahwinan yang sah. Macam mana ustaz boleh kata yankihu boleh makna persetubuhan yang bersifat umum, mungkin nikah, mungkin zina. Dah begitu pecahan dalam bahasa Arabnya. Jadi para ulama bila nak pilih yankihu dalam ayat ini maknanya nikah yang ikut akad nikah betul, ataupun yankihu maknanya persetubuhan secara umum, itu ada dia punya perbahasannya. Ada syarat-syaratnya. Sebelum nak merumuskan yang ini, tuan-tuan, sini masih tersangkut. Kitab tafsir ada. Sebab itu dalam usul fikih, ini bab, kita kata bab memahami lafaz. Ya kan? Sebab itu dalam Al-Quran kita tahu perkataan-perkataannya, ayat-ayat, kadang-kadang ayatnya begitu. Perkataannya yang biasa kita dengar. Tapi dalam erti kata yang khusus untuk ayat tersebut, dia maknanya lain. Bukan makna yang biasa kita jumpa dalam penggunaan bahasa Arab kita biasa. Ya? Baik. Kemudian, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hurrima diharamkan. Tuan-tuan, macam saya kata, kalau ambil pendekatan kamus, senang. Hurrima diharamkan. Haram maknanya apa? Haram maknanya Allah tak kasih, Allah tak izinkan. Kalau buat juga jadi apa? Jadi berdosa. Itu dari segi bahasa. Tapi tuan-tuan, perkataan wa hurrima ini dalam penggunaan syariat Islam, ulama boleh pecahkan. Kadang-kadang hurrima maknanya haram. Tapi kadang-kadang hurrima bukan haram. Hurrima tidak disukai Tuhan. Tapi tidak sampai peringkat haram. Kemudian katalah, kadang-kadang haram. Saya tulis bawah sangat, tak nampak ke tidak ya? Bolehlah. Kadang-kadang kurang haram ataupun tak haram ataupun makruh saja ya. Baik, kita gunakan kurang haram. Bila kata haram pun, tuan-tuan, bila kata haram pun, ini pecah dua lagi. Pecah dua lagi, tuan-tuan, bukan sembarang-sembarang. Bila kata satu perkara itu haram, pecah dua. Haram yang apa? Berdosa kan? Pecah dua kenapa? Kalau ada perkara ini haram, dibuat dosa. Tapi kalau dibuat juga, sah ke tak sah? Lain tak, tuan-tuan? Kita kalau tak belajar usul fikih, kita ingat, okeylah kalau haram, Allah tak kasih, Allah tak izinkan, berdosa. Kalau buat juga tak jadilah. Tak, kadang-kadang ada benda haram, berdosa kalau buat, tapi kalau buat sah.
Ya ke Ustaz, macam mana benda haram Allah larang tapi buat sah? Bab talak sebagai contoh. Bab talak. Ada satu jenis talak namanya talak bid'i. Talak yang diharamkan dalam agama. Siapa buat talak ini, berdosa dia. Bila tu? Antaranya ialah bila seorang lelaki menceraikan isterinya, jatuhkan talak ketika isterinya sedang hamil. Ataupun ketika isterinya sedang haid. Ya, seorang isteri ketika sedang haid, kalau dijatuhkan talak oleh suami, itu talak bid'i. Talak bid'i maknanya apa? Talak yang diharamkan oleh Allah. Dosa suami. Berdosa suami lafazkan talak pada isteri ketika isteri sedang haid. Tak boleh. Tapi kalau dia lafazkan juga, jatuh tak talak dia, tuan-tuan? Talaknya jatuh. Walaupun benda tu haram. So it's not automatic. Benda haram, Allah larang. Kalau buat tak sah lah. Tak mesti. Sebab itu dia pecah lagi. Bila diharamkan oleh Allah, katalah. Kita katakan haram sama ada haram betul berdosa ataupun haram yang Allah larang tapi tak berdosa. Kemudian katalah kalau kita ambil haram tu yang berdosa. Bila dibuat juga, sah ke tak sah? Jadi orang ni, kalau dia kahwin juga, bagi pendapat mengatakan haram, Allah tak izinkan. Kalau dia kahwin juga, perkahwinan sah ke tidak? Ulama bincang panjang, berpuluh muka surat dalam kitab mereka. Nampak tuan-tuan? Satu lagi last. 1 jam dah ya. Tuan-tuan sekalian. Satu lagi. Kita belum pindah tau, ayat lain tau. Belum pindah ya. Perkataan zalika, tuan-tuan. Nampak Ustaz Patris betulnya marah. Dia bukan marah, saya senyum ni boleh ketawa lagi ni tuan-tuan. Tapi saya nak, macam saya kata, saya nak biarlah kita mampu menghargai ya jauhnya perbezaan ilmu kita dengan para ulama yang agung yang besar, imam mazhab. Jangan sesekali memperlekehkan pendapat ulama. Kita setuju yang ini, kita pilih. Kita tak setuju yang itu, kita hormati. Jangan kita setuju yang ini, kita pegang, yang pendapat itu kita salahkan. Apa punya ustaz, apa punya ulama, kesian. Kesian orang yang punya hati yang seperti ini ya. Satu, bab zalika, perkara itu diharamkan oleh Allah, perkara itu ke atas orang-orang yang beriman. Perkara itu tu apa? And that is something that Allah forbids ke atas orang beriman. Zalika itu, benda tu apa? Ini make reference, ini cerita pasal apa yang Allah haramkan ni? Ini ulama beza pendapat, tuan-tuan, cabangnya. Yang kita faham ialah, yang kita faham ya, kalau ikut bacaan mudah, lelaki penzina, tidak yang kita cuba nak faham, ada orang pilih orang lelaki penzina tak boleh kahwin kecuali dengan wanita zina juga, ataupun wanita yang musyrik. Orang wanita yang penzina tidak boleh dikahwini, tidak boleh kata dia, dikahwini oleh lelaki yang penzina ataupun lelaki yang musyrik. Dan pernikahan itu diharamkan ke atas orang yang beriman. Nikah macam tu Allah haramkan ke atas orang beriman. Tetapi apa sekalian, untuk pengetahuan kita, bukan semua ulama mengatakan zalika, perkara itu tu nikah. Bukan semua kata Allah haramkan pernikahan itu, tak. Ini ada pendapat yang berbeza. Ada mengatakan zalika, nikah itu Allah larang. Macam pendapat mazhab Hambali kita kata kemarin, mengatakan tak boleh nikah dengan seorang penzina. Sebab maksud zalika ialah nikah. Tapi ada pendapat mengatakan zalika, perkara itu bukan nikah tapi zina. Tuan-tuan, seorang lelaki penzina, dia kalau berzina dengan wanita penzina juga, mana ada berzina dengan wanita solihah? Wanita solihah tak buat zina, tuan-tuan, betul tak? Lelaki penzina, dia kalau buat zina, yang kihu ambil perkataan jima, hanya dengan wanita penzina. Seorang wanita penzina pun dicampuri dalam perbuatan zinanya oleh lelaki yang zina. Dan perbuatan zina itu diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. Nampak tuan-tuan? Bingung ke? Jangan. Cuba faham. Kalau tak faham, lagi patut kita hargai dan appreciate. Kalau kita sampai dah bingung dah, Ustaz, baru pecah-pecah-pecah. Detail pecahan Ustaz tak bentangkan. Detail-detail dia ni, syarat-syarat pecah-pecah ni, detail alasan, hujah, dalil kita. Kalau baru sini kita dah bingung, maka lebih-lebih lagi patutlah kita menghargai, menghormati para ulama yang perlu melalui proses-proses yang sangat terperinci, sangat cermat sebelum memutuskan sesuatu pendapat hukum.
Akhirnya tuan-tuan, tahu ke tidak kita bahawa bagi sebahagian ulama yang kata baiklah ayat ni menunjukkan Allah haramkan pernikahan seperti ini. Katalah ada sebahagian ulama kata memang okey, kita terima ayat ni mengatakan Allah haramkan berkahwin dengan ahli zina. Tapi sebahagian daripada mereka mengatakan ayat ni walaupun maknanya demikian tapi telah dimansuhkan. Ayat ni semua ni nampak kasar sikit dah Ada sebagian ulama kata okeylah wa hurrima dzalika, pernikahan macam ni Allah dah haramkan. Tapi mereka mengatakan ayat ni semua dah mansuh dah. Hukumnya dah mansuh. Kenapa hukumnya mansuh? Maksudnya ialah peringkat awal turun ayat ni sebab sebagai respon kepada contoh salah satu riwayat kan Sayyidina Marthad bin Abi Marthad kemarin bila tanya minta izin nak kahwin dengan Inak, perempuan pelacur. Lalu berdasarkan ayat ini Nabi kata tak boleh. Haram hukumnya. Tapi sebahagian ulama mengatakan maksud ayat ni haram, dia kata ayat ni dah mansuh. Mansuh maknanya apa? Lepas itu turun ayat lain-lain bahawa hukum yang patut dipegang bukan hukum yang kat sini lagi. Kat mana ayat tu tuan-tuan? Kita boleh jumpa nanti insya-Allah kita akan jumpa dalam surah An-Nur sendiri. Ayat 32. Ya, kalau kita sudi lihat kata Allah wa ankihul ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum. Ayat kemudian 32. Sebagai ulama mengatakan yang 32 memansuhkan hukum ayat ini. Kenapa? Dalam ayat 32 Allah kata wa ankihul ayama minkum. Dan kahwinkanlah orang-orang yang masih bujang lagi, singles. Sama ada lelaki maupun wanita. Dan Allah umum tak cakap single tu yang jenis macam mana. Pokoknya sebagai sebuah masyarakat permudahkan. Ada orang yang nak berumah tangga, dah ada kemampuan, jangan susahkan. Siapa yang masih single, ayo tolong dia dapatkan pasangan yang baik. Ya kan? Ataupun berkahwinlah dengan cara yang baik. Dan ulama bila lihat ayat tu, umum. Allah tak kata kahwinkanlah orang-orang yang bukan penzina saja, tak. Padahal awal ayat cakap pasal zina. Ya kan? Jadi ada mengatakan, ini ada pendapat mengatakan, bukan semua. Ya. Bahawa ayat 32 memansuhkan hukum ayat ini. Nampak tuan-tuan? Lah datang mana pula ada mansuh ni, macam mana cara mansuh, apa syarat-syarat mansuh, apa dia punya rukun-rukun nak mansuh. Perbincangan tentang mansuh, bab mansuh, nasih wal mansuh saja tuan-tuan adalah satu bab yang khusus dalam pengajian Al-Quran, pengajian hadis, pengajian usul fikih. Siapa belajar usul fikih ada bab mansuh. Siapa belajar ulum Al-Quran ada bab mansuh. Siapa belajar ilmu hadis ada bab mansuh. Sehingga ulama mengatakan siapa yang tak ada ilmu tentang nasikh wal mansuh, syarat-syaratnya, peraturannya, prinsip-prinsip, siapa tak tahu pasal nasikh mansuh, dia tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Siapa tak tahu tentang nasikh mansuh, tidak boleh mensyarahkan hadis Nabi. Siapa tak tahu nasikh dan mansuh tidak dalam atau tidak mantap pengetahuannya, dia tidak boleh mengeluarkan pendapat hukum. Nampak tuan-tuan? Maka sebab itu kita jangan terus ambil ini. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah dah cakap terus terang Ustaz, haram nikah ahli zina ke atas orang-orang beriman. Apalah Imam Syafi'i kata masih tak haram, apalah mazhab Maliki kata tak haram. Apa punya ulama macam ni? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayuh, takut ilmu kita tak barakah. Sebab kita ini sibuk menyalahkan pendapat mereka yang berilmu. Sedangkan kita ni macam mana tuan-tuan dan puan sekalian? Ha? Ya, jadi itu yang saya harapkan dapat kita appreciate ya dalam kuliah kita. Kita akan meneruskan lagi insya-Allah dengan izin Allah. Seberapa yang mampu, kita akan terus melihat banyak lagi ayat-ayat Allah yang lain. Ataupun yang tidak mengikuti kuliah saya, ikuti kuliah orang lain, ustaz-ustaz yang lain, ustazah yang lain. Letakkan ini sebagai satu prinsip adab kita dalam berilmu. Dengar, cuba fahami, hayati, pegang sebagai prinsip dalam kehidupan. Ambil yang kita belajar sebagai ilmu itu sebagai cahaya menerangi perjalanan hidup kita. Tapi jaga rasa kerendahan hati kita dengan penuh khusyuk, tawaduk, ikhlas dalam menuntut ilmu, supaya ilmu kita itu ilmu yang barakah. Tetapi bila kita menuntut ilmu, dengar satu pendapat, terus merendahkan pendapat yang lain, tuan-tuan dan puan sekalian, hati insan seperti inilah hati yang penuh dengan takabur. Hati yang penuh dengan keangkuhan. Hati yang penuh dengan keangkuhan takut dia jadi pandai,
Ada ilmu, ada pengetahuan, tetapi tidak tunduk kepada Allah akhirnya. Kerana apa? Kerana sifat takabbur, sifat melihat diri kita ini lebih baik daripada orang lain sebab kita tak setuju dengan pendapat dia. Itu sifat yang diwariskan oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ada ilmu tak? Iblis ada ilmu. Iblis tahu Allah jadikan dia daripada api. Iblis tahu Allah jadikan Adam daripada tanah. Ikut ukuran logik, tanah lebih rendah, api lebih mulia. Dia boleh buat kias, tu namanya kias, tuan-tuan. Itu kias. Dia daripada tanah, aku daripada api. Api lebih mulia dari tanah. Jadi aku lebih mulia dari dia. Aku lebih mulia dari dia. Kalau kena sujud, dialah sujud pada aku. Apa salah aku pula kena sujud dengan dia? Kias tu, tuan-tuan. Kias tu. Pandai iblis. Tetapi ilmu itu, pengetahuan itu, hanya mendatangkan kecelakaan, dijauhkan oleh Allah, dibuang daripada rahmatnya. Kenapa? Sebab ilmu itu terletak dalam diri yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Sehingga menyebabkan dia lupa bahawa dia berbicara dengan Tuhan sebenarnya. Yang dia nampak apa? Dia nampak hanya dia dengan Adam, dia lebih mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini harapan saya. Ini permintaan saya. Ya, insya-Allah kepada saudara yang berikan komen itu, kepada kita semua, pada saya sendiri. Ya, biarlah kita menjadi orang yang ingin memahami kitab Allah dengan penuh keinsafan, dengan penuh kemurnian hati, dengan penuh kerendahan kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat mempersalahkan, kita kata mengkritik, merendahkan orang yang memberikan satu pandangan agama sedangkan dia ada ilmu dan kita belum tentu ilmu kita ini mencukupi untuk memahami. Ya, kita kata hujah di sebaliknya. Contoh, saya minta maaf tapi saya kena sebut ini. Contoh ya tuan-tuan, contoh. Ya, dalam suasana kita pada hari ini, ya, untuk sahabat-sahabat kita yang di Malaysia ke di Brunei yang ikuti daripada luar Singapura, mungkin minta maaf lah, mungkin tak berapa faham konteks yang kita sedang hadapi di Singapura sekarang. Sebagai contoh, apabila dikeluarkan kenyataan 2 hari lepas ataupun 3 hari lepas, ya, hari Jumaat kemarin, hari Jumaat bermakna 2 hari lepas lah, ya, bahawa mulai hari Jumaat minggu depan, masjid-masjid kita di Singapura untuk solat Jumaat, azan akan dilaungkan untuk memulakan proses ataupun kita kata ibadat Jumaat itu akan dilaungkan setiap minggu pada 12.50 petang. Dan kalau kita tengok waktu solat yang ada sekarang dan seterusnya untuk beberapa bulan akan datang, 12.50 itu belum masuk waktu zuhur pun. Ya kan? Kecoh kan kita di Singapura kan? Belum masuk waktu zuhur, belum tergelincir matahari. Lalu bila keluarkan berita itu, tuan-tuan, saya istighfar, ya Allah, na'udzubillah, banyaknya saya istighfar. Bila saya baca laporan keluar kat dalam Facebook berita harian, Facebook Mediacorp, ya Allah, muncul segala kutukan-kutukan dan cacian-cacian. Mempersoalkan, ni apa punya pendapat ni? Apa punya fatwa ni? Apa punya... Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita kena faham. Tengok dulu ada dalilnya ke tidak. Bincang, lihat, cuba faham. Dalil yang digunakan tu kenapa sampai akhirnya keputusan begitu dibuat. Rupa-rupanya ada hadis, bukan tak ada hadis pun. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pun. Nabi SAW dalam keadaan tertentu pernah mendirikan salat Jumaat dengan para sahabat sebelum waktu zuhur pun. Malah ada hadis mengatakan selepas selesai solat maka kami semua mengambil binatang ataupun haiwan-haiwan tunggangan kami keluar daripada masjid selesai solat ketika matahari tegak di atas kepala. Matahari kalau tegak itu belum masuk waktu zuhur pun. Tuan-tuan. Bila dikata matahari tegak belum tergelincir. Kalau tergelincir kan ada condong sikit, nampak bayang-bayang. Itu dah baru masuk waktu zuhur. Dah habis solat, kami beredar ambil tunggangan masing-masing. Teruskan dengan kehidupan kami, urusan kami. Ada ketikanya para sahabat menceritakan ketika matahari tengah tegak betul atas kepala. Zaman Nabi dah pernah buat. Cuma para ulama dalam merumuskan punya pandangan yang berbeza. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i kita kata syarat salat Jumaat mestilah bila dah masuk waktu zuhur. Okeylah kalau nak pegang mazhab Syafi'i. Tapi kita kena faham. Keputusan yang dikeluarkan ini dibincangkan oleh para ulama kita, para asatidah tempatan kita dalam jawatan kuasa fatwa. Itu kenapa? Sebab keadaan yang khusus sekarang ini tengah wabak. Ya. Ini dibincangkan, saya ingat lagi.
Salat Jumaat yang pertama kita dirikan kalau tak salah pada 20 hari bulan Jun. Hari Jumaat itu yang pertama selepas masjid beberapa bulan, 3 bulan kita tutup ya. 20 bulan Jun. Saya ingat sebab saya jadi khatib, jadi imam salat Jumaat pertama itu di Masjid Al-Kaf apa Serenggun. Persoalan-persoalan tentang salat Jumaat dalam keadaan tengah-tengah wabak Covid. Yang tak boleh dibuat cara macam biasa ikut syarat mazhab fikih Syafi'i yang seperti biasa. Itu telah mula dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa sejak bulan Mac lagi. Ya, bila pegawai-pegawai pentadbir masjid-masjid mengatakan kita kena bersiap, kena sedia kalaulah nanti masjid dapat dibuka. Tapi kalau tak dapat dibuka secara penuh, macam mana kita nak kendalikan salat Jumaat? Ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tak pasti apa. Itu dibincang daripada bulan 3 lagi. Jadi Jawatan Kuasa Fatwa bila bincang, alhamdulillah memutuskan, kita kasih prinsip, tengok pada hukum. Nah, antaranya kita kata kalau diperlukan. Kalau diperlukan, ya, solat Jumaat itu boleh ditiadakan sebab ada kemudaratan. Itu yang dibincangkan. Dalilnya ada. Sebab itu bila pihak yang menguruskan masjid peringkat awal tidak boleh membuka masjid, tidak boleh membenarkan salat jamaah dijalankan. Prinsipnya telah diberikan oleh mazhab atau kita kata oleh Jawatan Kuasa Fatwa berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada. Kemudian antara dibincangkan ialah juga boleh dibuat dalam kumpulan ataupun sesi yang lebih daripada satu. Mazhab Asy-Syafi'i yang asal. Mazhab Syafi'i kata solat Jumaat hanya boleh buat sekali tuan-tuan. Tak boleh ada 2-3 kali. Kalau dah sekali buat yang kali kedua tak sah salat Jumaat. Tapi itu dalam keadaan biasa, tuan-tuan. Yang kita bincangkan sekarang ialah dalam keadaan yang luar biasa. Ya kan? Ada dalilnya. Contoh macam solat Jumaat diadakan lebih awal sebelum masuk waktu zuhur. Daripada kita Jawatan Kuasa Fatwa memutuskan pendapat itu, fatwa, dibuat rumusan. Daripada bulan 3 bincang, akhirnya sedikit demi sedikit ulang bincang, cari bahan, buat rujukan, kaji tuan-tuan. Bentang kertas kajian dalam Jawatan Kuasa bincang. Bulan akhir bulan 5 baru putuskan bahawa kalau sampai masanya diperlukan, kalau perlu buat solat Jumaat lebih awal sebelum waktu zuhur pun kerana keadaan yang luar biasa, dibolehkan. Sebab apa? Dalam khazanah hadis ada. Dalam pendapat ilmu fikih ada. Kita kat Singapura yang tak pernah jumpa. Sebab kita selama ni pegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dalam keadaan biasa sahaja. Negeri lain biasa buat pukul 11 pagi dah salat Jumaat. Dalam sebahagian mazhab, walaupun bukan keadaan luar biasa bro, keadaan biasa pun mereka boleh buat. Jadi bila kita dalam keadaan yang luar biasa, kita kena cari jalan huraian. Tuan-tuan dan puan sekalian, anak saya, alhamdulillah, ya, dapat bekerja di masjid sebagai pegawai. Alhamdulillah. Dia balik kata, abah kata dia, apalah orang-orang ni bising-bising kata dia. Kita yang kerja masjid, kita yang tahu. Susahnya, cabarannya. Sekarang masjid daripada mula cuma boleh buat 50 orang. Tambah ada zon 2, ada zon 3. Sebahagian masjid dah mula, peringkat awal dah ada 4 zon tuan-tuan. 4 zon, setiap zon tu ada dia punya SOP dia, ada dia punya peraturan, prosedur dia tuan-tuan. Kemudian daripada 1 sesi dah tambah 2 sesi, sekarang ada 3 sesi. Dan kita cuba nak luaskan, insya-Allah kalau keadaan lebih selamat akan longgarkan sikit lagi, tambah sikit lagi. Nak buat persiapan sebelum penambahan-penambahan akan datang. Orang yang uruskan masjid yang tahu susahnya. Mereka yang berikan maklum balas, kalau tak mula lebih awal, kita susah nak luaskan lagi. Sedangkan kita nak menampung seberapa ramai yang boleh ikut keadaan yang ada. Tapi saya istighfar, bila baca komen-komen lepas berita keluar, la ilaha illallah, yang caci maki, la ilaha. Saya masih boleh ketawa dia, tuan-tuan, saya masih senyum ni. Saya nak kata, adab kita, sikap kita, ya, dalam memahami bab hukum, biarlah kita sedar. Sulitnya orang nak buat keputusan hukum ni tuan-tuan. Ambil daripada khazanah ilmu yang kita warisi. Khazanah tu luas. Yang kita tahu, yang biasa kita buat di Singapura ni adalah berdasarkan satu mazhab yang biasa. Tapi banyak lagi mazhab yang lain. Apakah kita ni mempermudah-mudahkan, meringan-ringankan, pindah itu, pindah sini, ikut mazhab sana sekejap, ikut mazhab sana sekejap? Tidak. Tapi kerana keadaan. Sebab itu rahmat kan? Rahmat Allah. Di sebalik apa? Di sebalik perbezaan-perbezaan pendapat seperti ini. Supaya apa? Sampai masanya, ada kalanya, keadaan yang tertentu kita tak dapat elak, nak ikut dengan mazhab yang biasa kita ikut tu ada masalah. Allah berikan kelapangan, tuan-tuan.
Kerana tidak dapat dilaksanakan ikut keadaan biasa, mazhab kita yang biasa. Ada pendapat yang lain yang boleh kita gunakan. Tapi ada dalilnya lah, bukan kita suka-suka. Ya, dalam masalah ini, janganlah sampai kita ni terus menjatuhkan, menghina, merendahkan para ulama yang buat rumusan. Setahap demi setahap dia punya perinciannya, tuan-tuan dan puan sekalian. Ayuh. Saya tak nak saya ini memimpin satu majlis ilmu, apa yang sedikit saya tahu saya sampaikan, saya kongsikan. Saya tak nak kita sebagai sebuah masyarakat yang mengikuti majlis-majlis ilmu seperti ini, akhirnya kita membentuk satu kepribadian yang penuh dengan kesombongan. Kita menambah ilmu bukan untuk menjadi orang pandai, merasakan kita hebat dan pandai. Tak. Tapi kita belajar ilmu agama, baca Quran, kaji Quran, nak faham, ambil iktibar daripada segala peristiwa. Untuk apa? Untuk kita lebih merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui bahawa Allah tu Maha Kaya. Kekayaan Allah antaranya ialah dalam bentuk apa? Kekayaan Allah ditunjukkan dalam bentuk Allah jadikan manusia ini penuh dengan kepelbagaian. Itulah kekayaan Allah. Allah mampu jadikan manusia lain orang lain selera, lain orang lain pemikiran, lain orang lain pilihan. Itu kekayaan Allah. Tapi bila kita pilih ini yang betul, ni aja yang betul, itu semua bodoh punya pendapat. Tak, maaf kasar sikit rasa saya. Bodohnya orang tu. Apa punya pendapat macam tu? Apa jadi imam macam ni? Jadi ulama macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo. Sebab itu para ulama telah menegaskan, bila baca kitab, terutama kitab hadis, kitab apa pun kitab agama, bab pertama, mukaddimah pertama sekali sebut tentang apa, tuan-tuan? Ini satu adat kebiasaan para ulama bila mengarang, memulakan satu kajian ilmu, penulisan ilmu. Yang pertama disebut tentang keikhlasan dan niat, tuan-tuan. Itu daripada awal kena kita pacakkan. Jadi panduan kita supaya sepanjang perjalanan ilmu kita, kita baca apa pun kitab, kita belajar apa pun daripada guru mana pun, kita jadi pegangan kita. Niat, hati, ikhlas. Niat, hati, ikhlas. Niat, hati, ikhlas. Supaya Allah pimpin kita sepanjang perjalanan. Ya, supaya dalam perjalanan ilmu ini kita dapat raih apa yang disebut oleh Nabi SAW, seorang yang menelusuri jalan ilmu, sepanjang jalan ilmu itu dia didoakan oleh malaikat, didoakan oleh burung yang terbang, didoakan oleh ikan di lautan. Tapi kalau kita belajar tambah maklumat, jadi pandai, lepas tu sombong, tuan-tuan, ikhlas kita ke mana, hati kita entah ke mana, macam mana kita nak berjaya mendapat doa daripada makhluk-makhluk Allah yang baik? Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Saya tengok tu, saya kalau dah mengomel macam gini minta maaflah kalau saya kedengaran pada malam ini mengomel, tuan-tuan. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk meluahkan kemarahan, nak memahari sesiapa. Orang yang berikan komen itu, saya sayang pada saudara tersebut, saya sayang dengan dia. Saya sedikit pun tidak kecil hati, ya, walaupun timbul persoalannya, apalah ustaz, apalah ulama, benda dah haram kata Allah, terang-terangan pun kata tak haram lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak marah, malah saya menghargai, ya, kejujuran saudara tersebut yang memberikan feedback demikian, sebab saya jadikan, alhamdulillah, malam ini kita dapat kesempatan untuk kita bentangkan, ya. Banyak sebenarnya, ya, yang kita tidak ketahui. Kita lihat bagaimana para malaikat pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pernah ditegur kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat sekalian, aku akan menjadikan satu khalifah yang aku lantik untuk menguruskan dan menjaga dunia nanti. Yang nak jadikan manusia lah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, engkau akan jadikan ke satu makhluk yang nanti akan buat kerosakan di dunia, yang akan menumpahkan darah berbunuhan satu dengan yang lain, kau jadikan sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, ya Allah. Allah kata apa? Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku tahu apa yang kamu, wahai para malaikat, tak tahu. Dan Allah buktikan, lepas Nabi Adam dijadikan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Nabi Adam segala nama benda, nama perkara. Maksudnya Allah ajar vocab, Allah ajar bahasa, Allah ajar mengenali perkataan-perkataan. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Allah ajar pada Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan pada malaikat, wahai malaikat, ya, sekarang kau sebut apa nama-nama benda ni semua. Para malaikat mengatakan, ya Allah, kami tak tahu. Ya,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tak tahu apa-apa kecuali apa yang Kau ajar saja, ya Allah, baru kami tahu. Macam mana kami nak jawab? Kau tak ajar. Kata para malaikat, ya, gagal mereka untuk menamakan benda-benda yang Allah suruh namakan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam, ya, wa ambihum bi asma'im, wahai Adam, sekarang kau sebut nama-nama benda ni di hadapan malaikat. Beritahu mereka, ni apa, ni apa, ni apa, ni apa. Malaikat tak boleh menafikan. Waktu itu Nabi Adam pun menyebut, ini namanya ini benda ni gini, ini apa. Sebab diajar oleh Allah. Maka Allah menegur pada malaikat, bukankah telah aku mengatakan bahawa aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini malaikat, tuan-tuan, yang Allah berikan banyak ilmu pada mereka, yang Allah sampaikan keputusannya kepada mereka untuk diatur kehidupan makhluk-makhluk yang lain, yang ditugaskan oleh Allah macam-macam perkara. Malaikat yang mulia yang berada di langit Allah yang tinggi. Tapi Allah tunjukkan, mana yang Allah ajar tidak diajarkan kepada malaikat, malaikat tak tahu. Isyarat kepada kita ialah kita sebagai manusia begitu, kena rasa malu dengan Allah. Bahawa apa ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita ada, semuanya kerana pemberian Allah. Kalau Allah tak izinkan kita belajar, kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau Allah tak izinkan kita punya akal, kita tak mampu berfikir, tuan-tuan. Maka jangan merendahkan makhluk Allah yang lain, yang Allah juga berikan akal kepada mereka, yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Malah rasa malulah. Sebab kita sebagai orang yang beriman, kita dididik. Makin banyak kita tahu, sepatutnya makin kita merasakan banyak lagi yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi, ya. Saya tengok yang menonton ni masih agak lebih kurang ramai juga. Saya ingat kalau saya mula berceloteh dan mula meleret banyak-banyak mengomel ustaz ni, saya ingat mungkin tinggal 50-20 orang aja yang tengok, tapi masih lagi konsisten sampai akhir, ramai orang masih. Terima kasih pada semua sebab masih lagi sudi bersama dengan saya. Insya-Allah, ya, minggu depan lah. Saya minta maaf. Ini kita dah tak ikut kurikulum dah ni. Minggu depan insya-Allah kita sambung cerita. Kita nak balik pada surah An-Nur daripada ayat yang pertama, ya. Kita baca ayat Allah tentang sesuatu perintah Allah untuk kita ambil manfaat jadi pegangan kita. Allah sebut surah ini surah An-Nur, surah yang memberikan cahaya. Maka janganlah kita baca surah An-Nur melihat ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan, tapi kita membiarkan hati kita penuh dengan kegelapan. Kenapa datang kegelapan? Sebab kita tidak merasakan diri kita rendah di hadapan Tuhan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah, ya, terima kasih pada semua. Minta maaf sekali lagi. Insya-Allah kita bertemu dalam kuliah minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, insya-Allah, dengan senyuman yang sama, suara yang merdu sama juga, insya-Allah, dengan izin Allah. Semuanya kita dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya amat mengasihi, mencintai, menyayangi semua tuan-tuan dan puan-puan semua sebagai hamba-hamba Allah yang Allah pilih menjadi saudara-saudara saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.